Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa, Dua akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So malam tadi kita dah receive ikutkan awal pagi, iaitu 2 pagi tadi kita dah receive kata interest rate dah release down daripada FOMC meeting. So Fed dah mengannouncekan mengannouncekan bahasa Melayu mesti mengannouncekan iaitu interest rate dinaikkan banyak lagi 0.75% ataupun 75 base point. So nanti tu akan berikan news dan expected itu adalah minimum nanya macam cakap kan antara 0.75 ke 1% kalau price hanya melakukan interest rate akan diriliskan hanya around tu saja, meaning kita akan expected sedikit bullish untuk Bitcoin dan bullish untuk Bitcoin expected untuk hari ini. Ada lagi data yang penting tu last untuk bulan ini hari ini adalah hari terakhir untuk data yang terakhir sebenarnya ialah kita nak tahu GDP quarter 2 untuk US market. So meaning GDP quarter 2 ini ataupun hari ini malam nanti kita akan dapatkan, mungkin awal pagi juga kita akan dapat ataupun mungkin awal pagi dalam itulah ikutkan kita malam nanti kita akan dapatkan GDP US market quarter 2. So meaning kalau still lagi dalam negatif, so expectation kan dalam negatif. Sebab apa dalam negatif? Kita nampak earning report untuk company besar contoh Google, kemudian kuartal Meta juga dah dapat pun dah expected lower daripada expectation. Bila lower daripada expectation kita tahu itulah consider kita punya ekonomi memang slow down. So slow down itulah bermakna kita dalam recession ataupun kemelesetan. So untuk confirmation ialah untuk data GDP tu, kalau sekiranya data GDP itu negatif, still lagi negative percentage, meaning kita officially dalam quarter recession ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kemelesetan ekonomi. So apakah akan berlaku dalam crypto market? So let's go guys, tanpa buang masa lagi kita akan pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So inilah coin market cap. Kita akan tengok currently total market berada mana. Total market currently berada above 1 trilion balik. Semalam kita tengoklah 980 lebih million. Tu now dah 1 trilion balik dan volume meningkat dengan banyaklah daripada around 50 naik 82. So meaning bermakna kita akan tengok ada kenaikan drastik di dalam kuartal kripto. So mana yang naik drastik kita tengok untuk BTC 81 tak berlaku peningkatan banyak pun, tapi tengok Ethereum meningkat banyak daripada 17 naik sampai 9%. So ini kita nampak expectation untuk Ethereum naik lebih banyak kuartal dalam percentage kenaikan Ethereum lebih banyak daripada Bitcoin. Tapi pun kuartal drive mostly tengoklah Bitcoin dan Ethereum melakukan kenaikan. So cara summary kita tengok ini, total market semalam increase banyak 8.63% dengan volume 21. Volume yang tinggi lah 21.62. So ini kita tengok akan ada candle green candle yang tinggi ataupun kita tengok spike dalam market. So tengok Bitcoin macam dikatakan Bitcoin ni tak naik yang tinggi pun, yang tengok adalah Ethereum naik daripada 17 naik sampai hampir 19k. So ini kita akan tengok percentage untuk kenaikan Ethereum kuartal pagi ni ataupun malam tadi adalah more lebih tinggi daripada perkenaan Bitcoin. Let's go tengok harga semasa. So harga semasa di Bitcoin daripada around 21k dah naik pun hampir 23k. So ikutkan price ni dah target pun hit balik kita punya major resistance, nanti tu akan tunjukkan. Kemudian untuk Ethereum malam kenaikan dalam tempoh 24 hours kita naik sebanyak 8% untuk Ethereum daripada 1.314 dah nak 1.6. So macam je tadi disebabkan dominasi Ethereum yang melakukan peningkatan yang lebih banyak. Tu meaning tengok Ethereum peningkatan semalam hampir 15%. Bukan hampir, dah memang 15%. 15% untuk dalam tempoh 24 hours. So lain-lain altcoin kita akan expectation kan juga akan berlaku green day. So expectation untuk mati mungkin sampai balik ke dalam 90 sen dolar. Kalau tak pasti kita tengok tak juga tengok untuk Cardano 9%, Solana 11%, Dogecoin hampir 7%, Polkadot 9%, Matic hampir pula 90%, iaitu 15%, Aave pun 14%. So mostly green day untuk hari semalam. So adakah green day ni akan terus lagi berterusan? So green day macam kata macam keluar lagu, siapa yang old school macam tu dia tahulah green day tu. So guys, tanpa masa lagi kita akan pergi ke kuartal chart. Sebelum pergi chart kita akan tengok news semalam iaitu Fed meeting apakah announce. So inilah berdasarkan CNBC apa yang dah kuartal Fed lah. Fed hike interest rate by 0.75 percentage point for second consecutive time for fight inflation. So ingat, untuk fight inflation untuk US market tinggi iaitu 9.1%. So untuk fight inflation ni supposedly kalau ikutkan
nak macam mana nak balance kat inflation dengan dia adalah supposedly kalau inflation kuartal 9, interest rate juga 9. So currently berapa? Inflation kita berada di 9.1 tapi interest rate baru berapa? Ikutkan kat sini, the Federal Reserve on Wednesday enacted in second consecutive 0.75 0.75% point interest rate increase, taking in benchmark rate to range daripada 2.25 ke 2.50. Tu 2.5% lah lebih tinggi. Kalau tambahkan 0.75 tu dah jadi berapa? Ikutkan, nanti tu akan check balik kenapa round ni dah macam expected dah 3% ataupun nanti diorang tengok balik. Oh sorry, interest rate by country. So akan check balik. Supposedly 2.25 ataupun 3 ekonomi trading, kita akan tengok yang ini. So kita tengok akan di US untuk kali nanti dia akan noun US. Okay, US kita akan tengok akan di US, akan tengok world US market. So supposedly tu tak ingat yang berapa sebelum ni 1% United Kingdom. Tu akan check balik. Loss kat sini kejap. Supposedly ikutkan kita dah naik 1.75 nanti tu akan buat pengiraan ikutkan lah 1.75 tambah 0.75 tambah 0.75 tu dah okey 25. So betul lah. So meaning ini yang diingatkan ialah daripada kita tengok adalah untuk di sebelum ni interest rate kata inflation masa tu 8.6, interest rate baru 1.75. So now interest rate dah inflation rate kuartal 1 8.6, interest rate baru 1.75. So jauh ketinggalan tu. Nak fight macam mana? Tu kata perlu naikkan interest rate lagi tinggi. So kalau naik interest rate terlampau tinggi, ekonomi akan crash lebih teruk. So meaning untuk kalau ikutkan anda tengok dalam term ekonomi ni, Fed sedang kata kita tahu ekonomi memang tengah jatuh, memang kita berada dalam recession, kemelesetan, tapi untuk soft landing ataupun kita panggil untuk jatuhan tu kita nak jatuh slowly. Kita tak nak jatuh drastik. Sebab apa jatuh drastik dia akan create panic dalam market. So panic tu adalah lebih berbahaya. So meaning kita dalam kemelesetan ekonomi akan drop jatuh, cuma akan agak slowly drop sampai mana? Sampailah GDP in dalam kuartal red zone. Bila red zone barulah kita tahu ekonomi akan pulih balik dengan baik. Kita akan ada Fed akan buatlah kuartal interest rate akan diturunkan balik untuk jana balik pinjaman, print balik duit. Tu adalah antara salah satu dia punya peluang untuk ataupun cara untuk pembaiki balik GDP. So apabila kita tengok di kawasan ni, so daripada 0.75 dah jadi pun 2.25%. Kemudian yang ni apa, set the will point where Fed start low to slow high to assess their impact. Nampak ni Fed akan kata apa? Jerome Powell said there will be a point where the Fed start to slow high to assess their impact. So cakap inflation terus naik tapi interest rate tak boleh dinaikkan terlalu tinggi, terlalu cepat. Kalau cepat macam tadi crash tu mana dia akan slowly down ni mean kita expectation bulan 8 macam cakap kan sebelum ni, siapa yang tengok dia punya analysis bulan 8, bulan 9, bulan 10, mungkin dalam 3 bulan ni kita akan expect ada release bound untuk market disebabkan interest rate tak kata naik dengan tinggi kan. Tapi walaupun hanya kenaikan sementara saja sebelum end of the year, mungkin kita akan ada last drop untuk selagi mana kuartal Fed tak ubah dia punya kuartal cara macam mana nak kuartal melakukan kuartal pulihkan ekonomi berdasarkan kita punya current inflation. So we actually think we need to period the growth below potential in order to create some slack said. Tu meaning cakap lah, meaning kita nak tengok adakan kenaikan sedikit untuk support sedikit GDP, kemudian nanti last kita akan ada major drop. So major drop lah cakap berdasarkan voice circle di crypto, sama juga end of the year kita akan bottom. So let's go, kita pergi ke chart Bitcoin, apakah dah berlaku tu. Ini yang anda tunggu-tunggu kan ni. So semalam ikutkan yang ni sudah update sikit di Discord channel. So tadi pukul 5.30 pagi tu adalah update ini, kemudian apa berlaku. So semalam kita tengok pergerakan ini, iaitu semalam daripada point ni kita ada potential untuk sampai resistance. So resistance ni adalah quarter point penting. Kalau interest rate naik tinggi, meaning kita expect boleh berlaku bawah. Tapi sekiranya macam ni semalam masa live, sekiranya interest rate hanya dinaikkan dalam antara 0.75 dan 1%. Tapi apa yang dapat kita pagi ni, kita dapat yang terbaik iaitu 0.7 yang paling lower, walaupun tinggi tapi paling lower. So ini ada good untuk Bitcoin release bound. Dah release bound, kita tengok RSI berada above balik atas 50. So ini
Ini bermakna kita nampak expectation untuk price Bitcoin akan melakukan lebih kenaikan. Semua untuk currently apa yang kita tengok kat manakah position kita buy. So semalam kalau siapa yang aku kata hardcore ataupun game aku bukan gamer lah, aku kata hardcore punya, pasal dia boleh ambil dah support ni. Kalau dia ambil now, kalau siapa ada yang aku kata semalam ambil high risk position kat sini, so now aku rasa anda dah ambil TP, ambil profit. Macam mana? Ambil profit, bukan ambil profit, ambil modal, profit tinggalkan. Sebab apa? Profit tu kita nak carry untuk long term, nak carry untuk next sebulannya. So ambil modal, so now apa yang ditunggukan, Zul expected untuk pergerakan yang ni, Zul akan terangkan di chart. So untuk di chart di Bitcoin, currently kita dah berada ni. So sebelum ni kita ada resistance. So currently kita nak tengok support kita. So untuk kita nak tengok minor support saja, iaitu pergerakan ni. So mostly kita akan tengok, kita akan draw satu channel, satu pattern, satu kata ni, satu trend line. Satu trend line kita nak expectationkan inilah pergerakan kita untuk melakukan ke dalam 26, dan juga mostly kita tengok expectation boleh lagi spike lagi tinggi lah. So ini adalah trend line yang penting, mostly kita boleh letak kawasan ni. So akan draw kan, biar terus kat sini, dan kita akan lock terus. Kemudian kita akan tengok juga apa yang berlaku, kita akan tengok spike. So, spike tu berlaku sekiranya kita breakout ni, kita consider untuk tunggu kita punya valid another kita punya support. So meaning supposedly ikutkan ni sama ada Bitcoin akan buat pergerakan ini. Mostly adalah ni kita tengokkan RSI berada atas 50, good. Meaning kita nampak candle itu adalah more untuk naik atas. Kemudian stock RSI dah berada di overbought. So meaning kita akan expect ada sedikit cooling down untuk sebelum dia melakukan kenaikan. So untuk kenaikan untuk hari ni, so akan look for a buy untuk Bitcoin untuk small position. Tak masalah kalau pas terus drop apa pun berlaku, tak masalah. Position tu boleh holding untuk long term. So hanya buy di spot, so tak buy leverage. Dan tu saran untuk anda juga jangan buy leverage. So untuk di Bitcoin, apa yang tu tengok kan ni, kita tengok swing low ini to swing high ni. So inilah expected sekiranya dia jatuh balik ke kawasan ni. So inilah kawasan kita punya support. So support mostly tu tak expect dia akan jatuh banyak. Ikutkan yang ni kita ada point yang ni. So dalam kawasan ni saja, dalam 21 ataupun 21.8, 29 ni expected boleh drop. So drop balik kawasan ni, consider kalau dia push price balik, meaning kita nampak price tu boleh break out kita punya major resistance. Major resistance ni kita akan tarik terus ke dalam 26k. So itulah untuk pertanyaan. Kalau ikutkan yang ni pun, sebelum ni tu ada share juga, ini kita ada bullish pattern, iaitu kita panggil bull flag ke ni. So now dah price ikutkan point breaking dari measurement point of breaking, price akan break sampai mana? Price akan sampai juga 1.6. So align dengan kita punya sini ada 1.6 kata pattern. Kemudian ni juga swing high ni to swing low, break resistance ni 1.2, 1.6, kita berada dalam around dalam 26. So inilah perjalanan untuk kita bulan 8. So apapun untuk malam ni ada another pattern, another news yang penting yang kita tengok adalah GDP. So meaning GDP pun macam cakap kan, semua dah expectation kan untuk GDP akan negatif. So meaning tu tak nampak impact yang akan besar sangat. Sebab apa? Orang dah semua expectation dah memang akan berlaku. So meaning bila kita expectation kan benda itu akan berlaku, dan benda itu pun berlaku, meaning tak akan berlaku shock dalam market. So apa yang berlaku dengan expected, mungkin akan ada sedikit rebound ataupun kita akan ada continuously melakukan kenaikan. Tak ada masalah. So expected kat sini akan ada small untuk 4 hours ni, consider kita akan ada small quarter. Kalau nampak satu red candle, kemudian satu red hijau, tak masalah. Kita akan nanti swing high, turn low ni swing high, kita seperti keadaan ada retest. So apapun untuk kari, kalau anda nampak inilah bukan masa untuk buy. Kita tunggu retest di kawasan ini sebelum dia naik, ataupun kita tunggu di breakout retest kawasan ni baru kita buy. So baru nanti kita akan TP di 26. So siapa-siapa yang dah masuk di kawasan bawah ini, anda berani semalam masuk, tak masalah. Dua position malam juga ada naik ada turun, expected berdasarkan interest rate. Tu interest rate good punya 0.75% saja. So meaning kawasan ni anda dah boleh ambil modal, kemudian tunggu saja. Kalau jatuh balik anda masuk balik modal kat ni, profit tinggal saja untuk long term. Kalau naik, inilah tu tunggukan. Tu ini currently hari ni tu akan pergi. Tu hari ni pun tu ada urusan sikit, mungkin tu tak sempat lagi kan. Tu dah prepare pun tu duit tu. So meaning tu akan prepare lagi 2k, iaitu 1,000 untuk Bitcoin, 1,000 untuk Ethereum, untuk right price at least untuk bulan 8, bulan 9, bulan 10 expected sampai 29k, dan barulah end of the year kita dah drop ke dalam kita punya last bottom, iaitu 10k. So inilah pergerakan currently. So apapun beware, kita still lagi pergerakan untuk long term, iaitu pergerakan downtrend kita still lagi dalam bear flag ni. So ada potential juga. Jadi untuk kenaikan ni hanyalah dalam bulan 8, 9, 10. Sebelum bulan 11, 12 kita akan bulan 11, 12 kita mula drop balik. So expected lah price tu akan buat kawasan ni
naik kawasan ni, mungkin ada aku kata slow down balik sampai kawasan 6, kemudian sampai kawasan ni. Kalau even breakout ni pun, breakout ni dia nampak hanyalah breakout untuk hanyalah aku kata breakout untuk for breakout, iaitu breakout ni 29, kemudian masuk balik ke dalam channel ni. Channel dia akan trigger balik channel ni untuk drop bawah. So kenapa ini boleh berlaku? So contoh yang terbaik itu boleh tunjukkan adalah di DSY. So ingat nanti tu akan pergikan di Ethereum juga, jangan risau, tu akan pergikan Ethereum juga, ramai nak tunggu Ethereum. So dia akan tengok DSY dulu. Contoh yang terbaik anda boleh tunjukkanlah DSY. So DSY dah pun masuk balik pattern bearish kita, walaupun ini adalah pattern bearish, adalah pattern reversal berutop untuk expected dia tu bawah. So untuk DSY ni dia naik atas. So fall breakout dah masuk balik dalam kawasan apex zone. So meaning kita akan trigger balik pattern ini. So point of breaking dari sini, point of breaking meaning kita akan nampak kawasan ni. So meaning untuk short term dalam masa berapa bulan, ikutkan ni ada apa 20 21 sampailah almost dalam pertengahan ni, inilah 15 Oktober kalau ikutkan sini. Line ini, inilah 15 Oktober, boleh tengok di bawah tu. So mean sampai hujung tahun ataupun pertengahan bulan 8, sampailah expectation bila sampai next Fed meeting ataupun bukan net inflation ataupun CPI data. So ikutkan net CPI data bila kota next ni adalah rate inflation CPI release date. Okey, nanti kita tengokkan expire release date. Okey, untuk yang ni kita tengok untuk net. Dulu lupa dah. So untuk bulan 8 nanti kita tengok adalah bulan 8. Okey, bulan 8 dalam 10 hari bulan. So 10 hari bulan untuk 8. So align dengan tu punya analysis tu tepat untuk kita nampak, meaning DSY akan possible sampai 10 ini kita akan berada kawasan ni. So meaning masa tu kita tengoklah dua expected untuk inflation akan lebih tinggi. Kita akan masuk inflation 2 digit. Sebab apa 2 digit? GDP tadi dah relation, kita akan nampak kuartal digit. So apa berlaku? Kita akan expected akan berlaku balik kuartal dropping, stok-stok ni akan jual. So meaning DSY ni akan bounce balik. So bounce balik masa tu ada potential, meaning kita ada masa dalam 2 minggu untuk hujung sampai aku kata pertengahan bulan Ogos, meaning kita akan nampak pergerakan tu. Apa pun kat ni kita tengok reaction mana itu. Kemudian currently kita akan tengok di Bitcoin, Bitcoin possible untuk kejatuhan di DSY, ada possible untuk kenaikan untuk Bitcoin at least ke 26 ataupun ke dalam 29k sebelum kita ada kuartal another rejection yang besar sikit. Tengoklah macam mana. Dan masa tu bila berlaku rejection macam biasa, sampai kuartal Fed meeting nanti, iaitu apa, ikut Fed meeting net 20 tu selang 10 hari selepas CPI data, kita nampak kalau interest rate dinaikkan tak tinggi juga. So ini kita akan nampak efek yang sama pergerakan Bitcoin. Untuk hari ini kita akan ada another spike untuk mungkin gain lebih tinggi daripada 29. So apa pun kita tengok macam mana time sikit by sikit, dia akan monitorkan untuk updatekan anda sentiasa. Jangan lupa like, subscribe, hit button notification. Sebab apa Zul buat review tiap-tiap pagi, kemudian juga Zul buat live setiap hari 10 ke 11 malam, Isnin sampai Jumaat. So inilah untuk di Bitcoin. So apa pun Zul akan tunggu expectation sama ada price tu drop kawasan ni, Zul akan buy RM1,000 untuk Bitcoin, ataupun breakout sini Zul akan buy. Untuk siapa yang tanya Zul dah ada position pun di Bitcoin. Dia ada 500, di aku kata Ethereum tu ada sebanyak 1000. Tu dah masuk position tu dah dalam negatif. So untuk kenaikan ini, so nanti tu akan check balik di Discord di Luna tu. So di Luna BTC. So BTC currently tu punya position yes almost break even. Itu tu ada masuk kan ni dengan expect untuk dia rebound tapi dah drop. Tak apalah, tu holding saja. So bantu cakap jangan buy leverage. Make sure anda buy spot. Kalau buy leverage kat sini, meaning drop anda dah lost. Zul buy spot, tu boleh hold saja. So now price naik balik break even. So expectation kalau dia naik, ya position ni anda akan positif. So meaning dia akan tambah lagi another tu punya position untuk short term game untuk bulan ini ataupun bulan 8 dan 9, 10 ke so on. So meaning inilah tu punya position net 102. So meaning nanti tu akan tunggu kan sama ada rebound kawasan ni, tu akan buy balik ataupun dia breakout ke atas macam tu ceritakan tadi. Terbuy aku kata dua position, sama ada drop ini dua akan buy untuk expected naik atas ataupun di breakout naik atas ataupun breakout retest naik atas. Kalau dia drop lagi tak ada masalah, position yang Zul buy kawasan ni Zul boleh holding untuk long term. Sebab apa? Whatever antara 26k 15k consider DCA zone ataupun kita boleh buy untuk long term punya expectation untuk next bulan iaitu 2025. So itulah untuk Bitcoin. Let's go, kita pergi. Ramai yang tunggu UDE. Nak cakap pun terbalik dah. Kita akan pergi ke Ethereum. Nak sebut Ethereum pun terbalik dah.
So Ethereum apa yang dah berlaku semalam? So semalam tu ada hint kan, iaitu seperti kalau interest rate dia naikkan tinggi lebih daripada 1%, kita akan drop. Tapi pun kita dah berlaku bounce berdasarkan kita hanya naik minimum je 0.75. So malam tu ada monitorkan untuk minor support, yang minor resistance yang ni. Kalau breakout ni kita ada major resistance. So major resistance yang ni dah pun breakout. Consider untuk 4 hours dah breakout. So untuk Ethereum more bullish kan ya, more bullish. So yang ni kita tak perlu monitor dah. Kita tengok atas. So ni dah clear. Yang ini sampai mana, kita kan price target dah sampai pun, swing high to swing low. 1.2 dah sampai pun 1.6, dah 1.2 1.6. So meaning possible untuk kita sampai sikit 1.6 untuk hari ini, kemudian berlaku sedikit correction, kemudian barulah kita akan melakukan kenaikan. So itulah untuk di Ethereum. Good maknanya walaupun kita tengok macam ni. So untuk currently apakah yang posisi yang nak tunggu ni, sama juga kat sini kita akan draw satu trend line baru. Yang ni so ini mungkin color biru cantik sikit. Nanti tu akan pergi balik Bitcoin tu, nak ubah color ni. Ubah color ni color biru. So ini kita tahu. Kemudian di Ethereum tadi, now inilah kita punya trendline. Tapi trendline ni tak strong maknanya. Kenapa trendline ini tak strong? Trendline ni tak strong sebabkan kita belum touch daripada swing low ni to swing high ini. Belum touch kawasan ni. Kalau nak strike, better lah kawasan drop kawasan ni. So apapun kita beware sikit dalam market. Yes, Bitcoin ada bullish. Tu apapun untuk data ni tengok macam mana. So expected boleh mungkin another kata flash drop untuk kawasan ni. Sebab apa, kita dah hyper ikutkan ni. So ni semua hyper nak buy. So meaning expected mungkin siapa yang buy kawasan ni, mungkin last drop kawasan ni baru dia melakukan kenaikan. Itu adalah possible berlaku. So sebenarnya pergerakan ni berlaku di Bitcoin pun kita nampak possible untuk ni adalah Bitcoin jatuh ke kawasan ni, jatuh balik ke kawasan support ini, iaitu breakout ni jatuh balik kawasan support ni, mungkin range dalam kawasan ni sebelum dia ada movement seterusnya. So beware, bukan dah consider terus masuk. So kita ikutkan kalau resistance jangan masuk, kita akan tunggu support at least di minor support ini, ataupun kalau sikit drop kawasan ni pun tak ada masalah, kita still lagi consider dalam box support. So consider dalam 21-20 barulah good position untuk anak entry. Kali kita biarkan saja. Kalau break resistance jadi support, barulah kita buy untuk long term. Untuk long term dan short term gaining. So untuk Ethereum ni, so nak tengok pergerakan ini, iaitu kali ni dah sampai, kita abaikan dulu. Kali kita monitor support ini. So untuk di Ethereum, kali tengok 1.7 adalah kali kita punya major resistance. Adakah kita boleh break? So macam kat lah, sudah expectedkan mungkin tak boleh break pun 1.7. Bitcoin mungkin dah 26. Tu bergantung pada keadaan Bitcoin. So Ethereum nampaknya pergerakan cantik, nice. RSI dah berada atas 50. Expectation adalah more akan ada kenaikan lagi. Kemudian kita tengok untuk di stock RSI. Stock RSI dah pun berada di overbought. So dah nak naik tu dah tak tinggi. So untuk yang ni kita akan expect sedikit bounce. Buy right untuk yang ni kita akan nampak sekiranya dia drop lagi ke kawasan, drop balik bawah resistance, ke manakah kita punya support. Net support kita berdasarkan ini, kita still lagi follow support ini. Kenapa tu follow lagi support ni? Sebab apa, height ini belum lagi height daripada ini. So meaning current support adalah kita yang ini. So still lagi support. So price masih lagi boleh kawasan, kalau ada rezeki price drop balik kawasan ni, boleh aku kata short term buy. Tapi walaupun cakap lah, ini still lagi bukan strong support dia. So beware juga kalau buy ni ada potensi untuk drop balik ke 1.25. So dengan keadaan bullish Bitcoin, kalau ada kenaikan lagi, kita nampak untuk Ethereum ni, so expected untuk net selamat. Yang paling selamat untuk Ethereum ni, kalau ada siapa buy di bawah ni, consider ambil TP. So untuk dia lebih selamat adalah breakout 1.7 dulu. Breakout 1.7 buat consistent tadi, meaning kat sini kawasan barulah good untuk kita naik, untuk more climb up untuk ke atas, untuk claim kita punya trendline ni, trendline putih ni, ataupun expert dalam 2.2k. So ikutkan yang ni, kita ada key point, key level yang seterusnya untuk di Ethereum. Yang ini short term 2.1 dengan another kita dalam kawasan ni, iaitu ikutkan yang ni lah, lebih ikutkan yang ni, kita akan motor yang ni. Key point dia lebih yang inilah 2.2 ataupun 2.1 ni breakout expected 1.7 sampai kawasan ni, key level breakout atas ni dapat stay kawasan ni, kita berjaya lagi lebih naik ke atas untuk Ethereum. So untuk Ethereum kali nak buy tu tak nampak position yang cantik. So kali ni kita akan tunggu reaction macam mana. Even siapa yang dah buy kawasan ni, consider dah TP. Even tu punya Ethereum pun, kalau sama itu punya ada kat Ethereum tu punya position supposedly dalam break even, lebih kurang dalam break even juga. Sama juga, tu ada buy juga RM1,000 tu Ethereum. So nampak Ethereum tu berbuy kawasan ni untuk expanded analyze, dah drop. So dah expected drop, kalau ni berada dalam break even. So meaning rupanya dua-dua Bitcoin dan Ethereum yang buy minggu lepas dalam consider break even tu adalah Zokan holding saja. Kalau naik Zokan profit. Currently tu nak tengok position baru. Kenapa? Ni dah 28. So meaning hampir dah kuartal bulan 8 tu, budget untuk bulan 8 iaitu RM1,000 Bitcoin, RM1,000 Ethereum. Nanti tu akan suntikkan, tengok macam mana untuk kedai buy. Sebenarnya tu akan ready kan tu dalam lunar je untuk RM1,000 Bitcoin dan RM1,000 Ethereum. So untuk Ethereum kali ni
position lah. Nampak ni support resistance kita masa ni kawasan dah breakout. So adakah dia akan naik? Itu kena tunggu. Kalau nak buy ni consider biar dulu dia akan naik, buat sedikit higher high. Kita akan buat higher high baru, kemudian nanti kita akan draw baru, iaitu daripada berdasarkan swing low ni dan high mana-mana, kita akan nampak posisi kita boleh drop balik kawasan ni. So yang better adalah dia buat consolidation di atas 17. So untuk Ethereum tak ada position untuk current buy, biarkan saja siapa yang holding. Pada kita akan tengok keadaan Bitcoin expected akan berlaku ada dropping sikit. Tu dropping sikit, meaning Ethereum boleh berlaku kita dropping juga. Untuk Ethereum ni ikutkan yang ni di Ethereum sebenarnya dalam putih ni dalam kawasan 1.4 balik. So 1.4 align lah dengan nak ditunjuk tadi, iaitu kita boleh drop balik untuk Ethereum ni sebelum dia meneruskan perjalanan dalam kawasan ni untuk expert drop kawasan ni. Sebab apa kawasan ni ikutkan yang ni, pergerakan ni untuk lebih short term daripada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, price terus buat lower low. Untuk pergerakan ni saja, tu tak cakap yang major, untuk short term saja ke lower low. Sebenarnya lower low ni dah break, ini kau consider inilah last higher last lower high. So ni consider ini adalah higher high pergerakan untuk daripada downtrend ni, dia uptrend untuk short term. So untuk yang ni kita expect another pergerakan lower high low. So high low lah kita expect inilah lower low, higher high expected another lower low di kawasan ni sebelum dia ada movement di atas. So Zul expected untuk Ethereum akan drop dulu ke kawasan, kembali balik ke kawasan support ni sebelum dia meneruskan perjalanan. Sebab apa? RSI pun dah mengatakan hampir ke overbought, stock RSI pun berada overbought. So meaning untuk Ethereum adalah sama juga di Bitcoin. Kalau tunggu dalam kawasan tu, kawasan tadi di Bitcoin dalam drop dalam 21.5k. Untuk Ethereum tu expectation kan sekiranya Ethereum drop ke kawasan ni, yang support yang tu tunggu ni dalam kawasan 1.4 balik, meaning tu akan edit another, tu akan masuk small position tu 500 kat sini, kemudian sama juga Bitcoin 500 untuk kalau naik atas. Biarkan nanti kalau ada rebound, retest kata confirmation breakout dengan confirmation 1.7, nanti tu akan masuk lagi another entry di kawasan ni untuk right price lebih ke dalam 2.2k untuk Ethereum. So itulah untuk di Bitcoin dan Ethereum. So nanti Zul akan pergi sikit di ruangan komen. Zul lupa untuk jenguk di ruangan komen pagi ni. Sebab apa? Ikutkan di ruangan pagi ada kata request. So request nanti Zul akan pergi kejap. Zul buka Zul punya YouTube channel. Kemudian Zul nak tengok komen. So komen. So pagi ni lama sikit live sebab apa? Kita tengok. Okay, ini Zul punya Bitcoin. So Bitcoin tengok macam mana pergerakan ni. So apa ada ke scam ke ni, pokoknya terbaik dengan ni. Okey ni scammer lah ni scammer ni. Apa ni, sekarang info saya main di web angka trend besar kecil, saya narik 35 juta video cara lain mengikuti. Hati-hati ni scammer. Ni scammer macam biasa, hide from channel, meaning lepas-lepas ni kalau dia paste lagi takkan naik lah. So aku tengok ada tak yang tanya request. So apa lagi tengok dia temu. Okey, malam pagi ni tu mula sikit, alhamdulillah. Tu lu boleh tengok BCH. Tu BCH okey, nanti kau tengokkan TP ni ikutkan ini yang semalamnya mesej ni. Tu tak lupa nak reply pagi semalamnya. Tu sorry. So apa pun nanti 1 hour. So BHN pun nanti yang ni maknanya Ayus Virus ikutkan dia dah tanya tu masa live tadi. So tak salah guys. So tak ada request, nanti tu akan reply kat mesej ni. So kalau anda nak tengok anda punya coin, anda boleh request di ruangan komen, ataupun anda datanglah tu punya live malam nanti pukul 10 malam, iaitu 10 malam ke 11 malam untuk malam ini. Dan kita secara live dan anda boleh tanya sebarang pertanyaan ataupun anda tengok request coin anda boleh tanyakan. Kemudian masa tu kita akan tengok pergerakan. So hopefully malam ni kita akan ada sedikit setup untuk buy. Hopefully untuk buy kawasan ni untuk hari ni baru hari Khamis, Jumaat. So hari Jumaat Sabtu. So apa yang berlaku, kita sepatutnya mungkin berlaku hanya sideway ataupun drop sikit kawasan ni sideway untuk satu Ahad, kemudian barulah kita akan ada pump untuk Isnin dan Jumaat. So apa pun untuk hari ni ada data penting untuk tengok keseluruhan market, iaitu GDP malam ini, GDP kuartal 2. So itulah untuk terakhir untuk bulan ni. Kemudian kita akan kiranya sampai bulan 8 ni kita ada consider free sampai at least sampai pertengahan bulan 8, meaning dalam masa 2 minggu tu kita ada potential untuk berlaku release bound untuk Bitcoin at least ke 26k, Ethereum ada possible sampai dalam 2.1k USD dollar. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda cara live malam nanti dan next review pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.